Marilah kita sama-sama mendengar lagu ini. Kita boleh menyanyi bersama-sama, kan? Okey, baik. Saya ada satu soalan. Apakah nama tajuk lagu tersebut? Siapa tahu sila angkat tangan. Alif, Izran, terus. Budi Bahasa Budaya Kita. Betul, bagus Alif, Izran. Jawapan kamu betul. Tajuk lagu tersebut ialah Budi Bahasa Budaya Kita. Tetapi pada hari ini saya tidak mau mengajar kamu tentang budi bahasa, tetapi saya akan mengajar kamu tentang budaya. Baik, sebelum saya meneruskan apa itu budaya, saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, siapa tahu maksud budaya? Baik, Ainin, apakah maksud budaya? Antara maksud budaya ialah satu cara hidup yang baik sesuatu kaum. Ya, terima kasih Ainin, betul. Jawapan Ainin, antara maksud budaya ialah satu cara hidup yang baik sesuatu kaum. Baik, seterusnya tengok tayangan slide ini. Tajuk besarnya ialah kenali dan apresiasi adab sosial budaya. Ini tajuk besarnya. Adab sosial dia berbagai-bagai. Contohnya adab semasa perkahwinan, adab tinggal di dalam rumah. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini ialah adab sosialnya ya adab makan. Adab makan. Jadi kita semua tahu setiap kaum mesti ada adab makan masing-masing. Baik, kita tengok. Baik, kaum Melayu. Ini sangat mudah sebab kita semua kaum Melayu. Jadi kita tahu apakah adab-adab yang ada semasa kita hendak makan. Yang pertama, membaca doa sebelum makan dan selepas makan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Begitu juga selepas makan, kita juga mencuci tangan. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Adakah yang makan dengan tangan kiri di dalam kelas ini? Ada? Ya. Tidak berbual-bual ketika mulut penuh dengan makanan. Suka makanan yang pedas. Kita tengok, tidak berbual-bual ketika mulut penuh dengan makanan.
Sebab apa tidak baik? Sebab bila kita makan mulut penuh di dalam makanan penuh di dalam mulut, makanan itu akan terkeluar, dan ini tidak begitu baik dan tidak beradab bagi kita orang Melayu. Seterusnya kita tengok bagi kaum lain pula. Kaum Cina makan dengan menggunakan penyepit dan sudu Cina. Pernah tengok orang Cina makan? Dia panggil apa tu? Kayu dua. Chopstick. Ya, chopstick. Itulah panggilan dalam bahasa Inggeris. Tidak mengetukkan sudu pada cawan atau meja semasa makan. Apa yang akan berlaku sekiranya mereka mengetuk sudu? Ya, dia akan menimbulkan bunyi bising. Tentulah tidak sopan kepada orang lain bila terdengar bunyi bising. Tidak mengeluarkan bunyi semasa makan. Bagaimana? Ya, cak, cak, cak. Jadi tidak sopan, duduk dengan sopan, dan tidak menaikkan siku. Tidak menaikkan siku maksudnya tangan siku kita di atas meja. Bagus. Bagi kaum India pula makan dengan menggunakan tangan macam kita lah orang Melayu. Makan dihidangkan di atas daun pisang atau pinggan. Nak tengok kaum India makan di atas daun pisang? Jadi kamu kena berkawan dengan orang India, dan kamu akan tahu bagaimana adab mereka ketika makan. Terutamanya bila kita pergi makan kenduri. Bila kita makan kenduri, orang India mereka akan meletak daun pisang di atas meja, dan makanan diletakkan di atas daun pisang, dan mereka akan makan. Duduk dengan sopan dan makan dengan senyap. Dan yang akhir sekali, kebanyakan makanan berkari dan menggunakan rempah. Kaum yang akhir sekali yang akan saya cerita pada hari ini ialah kaum Iban. Kaum Iban juga makan dengan menggunakan tangan. Khususnya makan dihidangkan di atas daun. Dia mungkin daun bermacam-macam jenis daun, daun yang selamat dimakan. Mereka hidangkan daun yang besar, duduk di atas lantai semasa makan, tidak berkahak semasa makan, tidak menyebut benda-benda yang kotor ketika makan. Ada apa-apa soalan? Baik, sekiranya tidak ada apa-apa soalan, kita terus saja kepada latihan kita pada hari ini. Baik, saya akan memberikan kamu kad sebagai rujukan untuk menghasilkan peta buih berganda. Tahu macam mana nak menghasilkan peta buih berganda? Tahu. Baik, sebelum kamu menghasilkan peta buih berganda berkenaan dengan tajuk adab makan bagi 4 kaum yang telah diajar sebentar tadi, tunjukkan kepada saya simbol dengan tangan kamu. Bagaimanakah simbol peta buih berganda? Tunjuk. Ya. Satu tangan. Bagus. Semua tahu simbolnya. Baik, sekarang saya akan edarkan kamu kad sebagai rujukan untuk kamu menghasilkan peta buih berganda untuk menerangkan tentang persamaan dan perbezaan di antara 2 kaum sahaja. Faham? Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh mengangkat tangan. Terusnya saya akan edarkan kertas majung ni untuk kamu menghasilkan peta buih berganda.
buat lakaran botol kamu. Baik, sekarang dalam kumpulan kamu berbincang bagaimana hendak menghasilkan peta buih berkala, menerangkan tentang persamaan dan perbezaan antara dua kaum. Boleh faham? Okey, sekarang kamu berbincang dan kamu hasilkan di atas kertas maju. Dan selepas ini kita akan bentangkan setiap kumpulan. Sekiranya kita ada masa, kita akan bentangkan setiap kumpulan. Baik, boleh mula bincang. Kau boleh gunakan alat-alat yang ada untuk menghasilkan bulatan. Saya bagi masa kamu lebih kurang 10 minit untuk menghasilkan peta buih berganda. Minta semua orang terlibat untuk menghasilkan peta, bulatan dan juga garisan, dan juga menulis isi-isi di dalam bulatan yang akan kamu buat sebentar lagi. Ada masalah? Dalam kotak tu kamu jangan lupa mengisi sumber daripada mana kamu mendapat isi-isi yang kamu telah tulis. Ya. Ya. Kamu boleh tulis tajuknya di atas, di dalam punya apa? Kalau tidak ada ruang, kamu tak payah tulis tajuknya. Tak salah? Lebih elok kamu menghasilkan dengan menggunakan paper pen.
ini dia ada menerangkan tentang adat-adat makan 4 kaum. Kamu boleh menambah kiranya ada lagi perkara-perkara lain yang termasuk dalam adat. Perkara-perkara lain. Kamu boleh masuk lagi perkara-perkara lain. Ya. Perbezaan dan persamaan. Jadi perbezaan. Yang di tengah tu bulatan, yang di tengah ialah persamaan. Bulatan ni kita bahagikan kerja ni supaya lebih cepat. Baik, kamu ada lagi masa lagi 5 minit. No, ya. Tuh. Duduk, siap, duduk.
dah pun siap, apa kamu ada lagi masa untuk menghabiskan peta buih berganda. Kalau yang dah siap, kamu boleh berbincang untuk mencari wakil yang akan membentangkan hasil perbincangan kamu. Bentar lagi. Ya, dah siap? Okey, dah siap. Kamu kemaskan meja kembali dan duduk dahulu. Sementara menunggu kawan-kawan kamu yang belum lagi habis. Dah siap ke belum? Pastikan semua belajar itu dia bergaris kepada kaum-kaum yang telah kamu pilih. Okey, kamu boleh kemas meja. Saya masih ada tumpukan yang belum siap. Kamu semua ini dekat. Nampaknya hampir siap. Jadi sekarang sampailah masa untuk pembentangan. Kita ikut urutan kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Saya persilakan wakil kumpulan pertama untuk membentangkan hasil perbincangan kamu menggunakan peta buih berganda. Saya wakil daripada kumpulan 1 ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami. Persamaan bagi kaum Cina dan kaum Iban ialah duduk dengan sopan, makan
secara bekerjasama dan juga dapat membentang dengan baik. Terusnya silakan wakil kumpulan 2 untuk membentangkan hasil kerja kamu. Baik, senang baik. Tolong dengar dan ikuti dengan baik. Saya wakil dari kumpulan 2 ini membentangkan hasil pembicaraan kami. Persamaan di antara kaum Melayu dan kaum Sunda ialah mereka makan dengan sopan. Kedua, tidak berbuat. Ketiga, mereka makan bersama keluarga. Perbezaan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Kaum Melayu, mereka makan menggunakan tangan. Kedua, duduk di atas lantai. Ketiga, mereka suka makanan yang pedas. Keempat, mereka membaca doa sebelum dan selepas makan. Perbezaan kaum Cina, mereka makan dengan menggunakan penyepit. Duduk di atas kerusi. Mereka suka makan makanan yang pedas. Tiada doa. Sekian, terima kasih. Tanya kepada kumpulan 2. Seterusnya saya jemput kumpulan yang ketiga pula. Saya wakil dari kumpulan 3 ini membentangkan hasil perbincangan kami. Persamaan di antara kaum ibadat kaum Melayu ialah makan menggunakan tangan, mencuci tangan sebelum makan, duduk di atas lantai. Perbezaan kaum ibadat berbuat tapi tidak menyebut betul-betul pada doa. Makanan tidak pedas. Perbezaan kaum Melayu tidak berbuat doa sebelum dan selepas makan. Bukan makanan pedas. Sekian, terima kasih. Ya. Anda kumpulan 3 penasihat kerja membentang dengan baik. Dan yang akhir sekali saya persilakan kumpulan 4 untuk membentang hasil kerja kamu. Saya wakil dari kumpulan 4 akan membentangkan hasil perbincangan kami. Persamaan antara kaum India dan kaum Cina Melayu ialah makan dengan sopan, tidak berbuat. Kaum Melayu makan dengan kari. Jenis makanan nasi, makan di atas pinggan. Kaum India pula jenis makanan chapati, makan di atas daun pisang. Makanan tidak berkari. Terima kasih. Baik kalau India, mereka makanan berkari. Bukan tidak berkari ya. Kita tahu orang India mereka suka kepada makanan berkari. Okey. Ayah. Dan demikianlah tadi dalam peta duit berganda kamu juga telah menulis sumber daripada mana kamu dapat hasil perbincangan tadi. Daripada mana? Sumber? Saya Daripada diri sendiri lagi? Baik. Maksudnya daripada? Perbincangan. Lagi yang lain? Ustaz? Daripada kawan? Baik. Guru? Okey, dari berbagai-bagai sumber kamu boleh mendapat bahan untuk mencari hasil perbincangan kamu daripada internet, daripada ibu dan bapa kita. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini ada latihan untuk kita untuk kamu jawab. Tolong edarkan kamu. Edarkan rekan kamu.
Soalan yang saya berikan tadi, kamu jawapannya kamu boleh rujuk kepada kad ketikan yang telah diberikan pada tadi. Beri masa lagi 2 minit untuk habiskan latihan. Sebentar lagi saya akan kutip semua latihan yang tadi tadi. Baik, saya akan kutip sekarang. Silakan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita sama-sama menyanyi sekali lagi lagu Budi Bahasa Budaya kita. akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita semua hendaklah sentiasa menghormati budaya kaum lain yang terdapat di Malaysia. Baik, terima kasih kelas.